Muhammad Sirus Faride serta sahabat saya yang lain Halimi Ifan, Saiful Dayan, Syafiq Zamai dan Nur Izzati. Kita akan fokuskan kepada kemajuan kegiatan pertanian. Perkembangan ekonomi yang paling menonjol di Myanmar kesan daripada penjajahan British ialah perusahaan beras. Selain beras, kayu jati adalah merupakan bahan ekspor yang dapat menggerakkan ekonomi Myanmar ke tahap yang maju. Yang pertamanya beras. Arakan dan Tenasserim berkembang pesat sebagai kawasan penanaman padi semasa penjajahan British. Antara tahun 1845 hingga 1852, Tenasserim mengeluarkan sebanyak 50% daripada keseluruhan pengeluaran beras. Kadar pertumbuhan diarahkan ialah pesat kerana terdapat tenaga buruh dan bekalan makanan yang murah. Akyat muncul sebagai pengekspor utama di dunia pada tahun 1852. Beras menjadi ekspor utama di Myanmar kerana faktor-faktor yang berikut. Yang pertamanya adalah tanah yang bersesuaian dan bekalan air yang banyak. Bekalan buruh yang mencukupi. Kedua adalah pertambahan penduduk yang pesat daripada keadaan yang aman. Permintaan tinggi di pasaran Eropah dan Asia Tenggara. Perkembangan luar seperti pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 dan kapal api membantu kemajuan industri beras. Pembukaan terusan Suez telah memendekkan jarak. Ketiga adalah perang saudara di Amerika Syarikat yang mengakibatkan bekalan beras terputus dari Carolina ke Amerika. Yang keempat, British telah memperkenalkan sistem parit yang telah memperluaskan penanaman padi. Dan terdapat kilang beras yang pertama menggunakan jana kuasa yang didirikan di Rangoon pada tahun 1861. Pengenalan teknologi barat dalam penghilangan beras iaitu penggunaan tuku sekam bagi menggantikan arang batu untuk menggerakkan penghilangan beras pada tahun 1885. Dalam beras juga, perkembangan bidang pertanian beras mendorong kemajuan pelabuhan di Rangoon, Akyab, Moulmein dan Basin. Perkembangan ekonomi pertanian padi turut menggalakkan kemasukan orang India untuk membantu pembangunan Myanmar yang kekurangan penduduk. Ramai penduduk berpindah ke kawasan Myanmar Hilir yang kaya dengan padi. Masyarakat pribumi Myanmar hanya menjadi petani dan didapati hampir separuh daripada tanah yang diusahakan dimiliki oleh ceti-ceti keturunan India. Perdagangan beras merupakan kegiatan utama ekonomi orang Myanmar, tetapi kaum tani tidak menikmati kemakmuran tersebut. Ini kerana berlaku masalah kemiskinan dan hutang piutang di kawasan luar bandar. Kaum tani ditindas oleh ceti India yang merampas tanah mereka kerana kegagalan menyelesaikan hutang, sementara harga beras ditentukan oleh British. Sistem hak milik tanah menambah penderitaan kaum tani kerana tanah dijadikan barangan yang boleh dijual beli berbanding sebelumnya. Tanah merupakan harta yang pusaka turun-temurun dan tidak boleh ditukar milik orang lain. Tadi kegiatan petani berkaitan beras. Yang kedua pula adalah balak. Kayu jati ialah bahan ekspor utama dalam kegiatan perbalakan di Myanmar. Kegiatan perbalakan di Tenasserim tahun 1830 telah mewujudkan semula kepentingan perusahaan pembinaan kapal tahun 1897. British telah menubuhkan Jabatan Perhutanan pada tahun 1856. Jabatan ini di bawah seorang ketua pemelihara hutan dan beliau ditugaskan memastikan sumber dari dijalankan secara lancar dan sempurna. Syarat pembalakan dan pengawalan ditetapkan untuk mengelakkan perbaziran dan penyelewengan. Hutan-hutan yang berharga diisytiharkan sebagai hutan simpan dipajakkan kepada pengusaha swasta. Antara tahun 1866 dan 1867, lebih kurang 67,000 tan kayu jati telah diekspor. Jumlah ini meliputi 20% daripada hasil pendapatan Myanmar.
Perusahaan pemalakan dikuasai oleh Syarikat Perdagangan Bombay Myanmar. Okay, kita akan masuk pada kemajuan kegiatan pelubungan. Kemajuan pertama adalah dari segi minyak. Pelaga minyak di Lombok semasa pemerintahan Raja-Raja Bulma dan kebanyakannya berpusat di Yenayang. Minyak digunakan di rumah untuk menyalakan pelita dan mengawet kayu, tikar dan kertas yang dibuat daripada daun palma. Keadaan berubah setelah syarikat minyak Myanmar ditubuhkan oleh sebuah firma British di Rangoon pada tahun 1886. Firma ini menjalankan kegiatan perusahaan pengali minyak dan membeli pajakan kerajaan serta persendirian. Selepas 5 tahun firma ini beroperasi, hasil minyak berjaya menandingi minyak tanah yang diimport dari Amerika Syarikat di pasaran tempatan. Malah syarikat ini mampu mengekspor minyak ke India pada tahun 1896 ke Pulau Pinang. Kemajuan yang kedua adalah dari segi biji timah. Perusahaan biji timah tidak lagi seperti industri minyak. Lombong-lombong di Baduin menghasilkan timah hitam dimiliki oleh syarikat Myanmar. Pelubungan biji timah diusahakan oleh orang Cina. Yang ketiga adalah galian lain. Pelubungan batu permata dan emas dijalankan di kawasan Mogok. Syarikat Eropah memajakkan lombok emas dengan cukai sebanyak 315,000 pound. Lombok perak dibuka berhampiran 6 tun pada penghujung abad ke-19. Lombok besi diusahakan di Mauchi dan Karen. C adalah kemajuan kemudahan asas. Kemudahan asas seperti perhubungan dan pengangkutan membantu perkembangan ekonomi. Pengangkutan air dan landasan kereta api dimajukan untuk menyokong perkembangan ekonomi yang berlandaskan kegiatan pertanian, peladanan, perhubungan dan perdagangan. Pengangkutan air, Sungai Irrawaddy antara sistem perhubungan air penting ke Bihamo di Myanmar dahulu. Menjelang tahun 1990, pengangkutan air sangat penting di Myanmar. Syarikat Flotilla Irrawaddy memonopoli sistem pengangkutan jarak jauh, manakala syarikat Flotilla Arakan mengendalikan kegiatan perdagangan di sepanjang pantai Arakan. Yang B, landasan kereta api. Landasan kereta api pertama antara Rangoon dengan Prom siap dibina pada tahun 1877. Landasan Rangoon dengan Taunggu dibuka pada tahun 1885. Pada tahun 1889, landasan ini disambung dengan Mandalay dan merentang sehingga ke Mikina pada tahun 1898. Seterusnya saya akan bagi kepada saudara Dayang untuk membentang perkembangan pendidikan di Myanmar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seterusnya saya akan bentangkan mengenai perkembangan pendidikan di Myanmar. Next. Penjajah British telah mengebuat sistem pendidikan di Myanmar, iaitu menjadi sistem pendidikan sekular dan pendidikan berbalik. Sistem pendidikan yang diperkenalkan ini telah menjadi ancaman kepada sekolah-sekolah tradisional di Buddha. Ialah apabila satu kuasa penjajah dia cuba menjajah satu negeri, mereka akan cuba membawa pengaruh mereka. Okey, seterusnya, golongan sara dan guru tradisional yang sebelum itu dipandang oleh masyarakat kehilangan peranan dan pengaruhnya. Peranan dan pengaruhnya sebagai ejen dan asas-asas ajaran agama Buddha. Bila dia masuknya sekolah-sekolah Inggeris ni, penggunaan bahasa Myanmar menjadi kurang dengan penubuhan sekolah-sekolah Inggeris ni. Ialah apabila sekolah-sekolah Inggeris ditubuhkan, automatiknya bahasa pengantar di sekolah tersebut menjadi bahasa Inggeris, bukan pelajar-pelajar di situ lebih mementingkan penggunaan bahasa Inggeris
bahasa kebangsaan mereka. Next. Sekolah kerajaan ditubuhkan pada tahun 1870-an dan sekolah-sekolah agama Kristian yang dimulakan oleh golongan mubalik Roman Katolik dan Persatuan mengembangkan pengajaran kitab agama Baptis. Jadi apabila mereka nak memberi sekolah kerajaan ni ditubuhkan, mereka nak bagi support lah, nak bagi bantuan sebolehnya untuk kembangkan ajaran mereka. Jadi bantuan kewangan pun diberikan kepada sekolah-sekolah ni oleh kerajaan. Seterusnya, pelajar terbaik dari sekolah kerajaan terdapat pelajar terbaik dari sekolah kerajaan mengambil peperiksaan untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Calcutta di India. Jadi sebenarnya kita tahu British kat India pun dah lama kan. Jadi pelajar yang terbaik daripada sekolah-sekolah kerajaan tu, mereka dapat berpeluang melanjutkan pelajaran ke Universiti Calcutta dengan syarat mengambil peperiksaan. Menjelang tahun 1880-an, sistem pendidikan di Myanmar telah dirombak. Antara perombakan yang berlaku adalah peperiksaan wilayah diadakan supaya pelajar-pelajar sekolah menengah boleh melanjutkan pelajaran ke Universiti Calcutta. Maknanya apabila dalam masa 80-an ni mereka lebih terbuka untuk bagi pelajar-pelajar sekolah menengah melanjutkan pelajaran. Sebelum ni mereka ambil yang daripada sekolah kerajaan saja. Okey. Selain itu, sekolah-sekolah Inggeris Myanmar, Kerajaan Rangoon ditubuhkan pada tahun 1973 dan muncul sebagai pusat pengajian tinggi. Maktab Rangoon ditubuhkan pada tahun 1884. Maktab ini bertujuan untuk menyediakan penuntut mengambil ijazah luar Universiti Calcutta. Maknanya siapa yang masuk maktab ni, dia sebagai orang panggil, kalau macam kita ni asasi untuk persediaan belajar ke universiti. Macam asasi belajar setahun untuk persediaan mengambil ijazah. Lebih kurang macam tu lah. Okey. British membina lebih banyak sekolah menengah Inggeris selain mengekalkan sekolah-sekolah kebangsaan Myanmar yang menggunakan bahasa Myanmar sebagai bahasa pengantar. Maknanya mereka lebih cenderung untuk membanyakkan sekolah menengah Inggeris daripada mengekalkan sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh Myanmar ni sebelum kedatangan mereka. Seterusnya, dasar pelajaran British di Myanmar ni adalah untuk menggalakkan sekolah sukarela menubuhkan sekolah kerajaan. Antara kesan-kesan dasar tersebut adalah menjelang tahun 1900, 16 buah sekolah Kristian dan sebuah maktab Baptis telah berjaya. Maktab Baptis yang kecil ditubuhkan untuk pengajian tinggi orang kara. Jabatan Pelajaran menguruskan 5 buah sekolah guru untuk melatih guru-guru. Kekosongan di sekolah tinggi kerajaan Rangoon dan maktab-maktab. Sekolah ditubuhkan dengan begitu banyak. Jadi guru yang sangat banyak. Jadi Jabatan Pelajaran pun menguruskan 5 sekolah guru untuk memenuhi guru-guru daripada maktab-maktab dan sekolah-sekolah tersebut. Mengukur pengetahuan asas ilmu kejuruteraan, bidang kehutanan dan permidanan juga ditubuhkan. Jadi selain daripada bidang akademik, teknikal ni juga penting bagi memenuhi orang panggil permintaan semasa pada zaman tersebut, iaitu yang memerlukan individu yang mahir dalam ukur-ukur dan sebagainya lah. Dan menjelang abad ke-20, wujud 170,000 sekolah kebangsaan, 341 buah daripadanya dihasilkan untuk kanak-kanak perempuan. Seterusnya,
kesan daripada pengenalan pendidikan Inggeris, lahir golongan intelektual Myanmar yang berpendidikan barat. Pendidikan Inggeris ni telah menyebabkan penduduk-penduduk Myanmar menjadi lebih intelek, lebih bijak. Sebab dasar-dasar pendidikan yang dibawa oleh barat. Mungkin sebelum ni dasar-dasar pendidikan mereka hanya bersifat tradisional dan tidak meluas. Seterusnya. Kesimpulannya, kemajuan orang Eropah, orang asing dan golongan atasan dalam masyarakat Indonesia dan Myanmar, manakala kelas bawahan masih jauh ketinggalan. Perkembangan pendidikan barat telah melahirkan golongan elit Indonesia dan Myanmar yang dipengaruhi oleh adik-adik liberal. Kecewa dengan dasar pilih kasih pihak penjajah akhirnya mendorong kemunculan gerakan nasionalisme berunsur radikal untuk menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Sekian, terima kasih.